mula menerapkan dalam pemikiran individu target dia tu bahawa dia dicintai, kita akan kahwin satu hari nanti, belanjalah sikit dan sebagainya. Akhirnya dia rela menyerahkan gambar-gambar atau video yang tak senonoh ni kepada individu berkenaan yang kemudiannya bertindak menyebarkannya atau menjualnya di pasaran digital. Sekarang ni sebab kita tahu dia ada demand ya, dan ianya dah dijual secara terbuka seperti Sofia katakan juga di Twitter. Kita dapat lihat ada dijual dan ini amat merisaukan kita, dan ini adalah trend jenayah yang terbaru, jenayah seksual yang harus dilihat oleh ibu bapa sendiri. Kita takut ada yang terlepas pandang. Betul, saya risau sebab kita sebagai ibu bapa ni kita boleh ajar, okey, seksual ni adalah batasan kita, tak boleh kita nak berkomunikasi dengan orang ni salah. Tetapi kalau seseorang itu mendekati anak kita, mendekati kita menggunakan perasaan, main dengan emosi, buat kita percaya kat dia, kita tak nampak pun jenayah tu menghala kat kita sebenarnya. Dia itulah terjadinya sexual grooming. Betul, dan anak-anak kita pula mungkin dalam proses tumbesarannya tu dia suka dan dia menghargai orang yang memberikan perasaan kepadanya, ya, cinta, kasih sayang dan sebagainya. Tak pernah rasa macam bestnya dunia tu. Dan abang kalau mungkin dia duduk seorang-seorang, abang tu kata belanjalah sikit, bagilah gambar, mula-mula gambar betis ke, lepas tu gambar naik ke peha, lepas tu makin naik dan sebagainya. Mungkin anak kita sanggup lakukannya, dan inilah yang dinamakan sexual grooming. Seorang pendengar kita di Sibu, Sarawak, Puan Hamidah Rabai, dia ada menulis panjang lebar tentang sexual grooming ini di Facebooknya, dan kita nak bersama dengan beliau. Daripada penceritaan kami tadi, Puan Hamidah, apakah Puan Hamidah ada nak tambah lagi tentang sexual grooming ini? Sexual grooming ni salah satu daripada jenayah seksual yang tidak straightforward macam jenayah seksual yang lain lah. Bagi kalau kita nak bandingkan dengan jenayah seksual yang lain ni, it's a bit complicated kalau kita nak menjurus kepada isu sexual grooming ni tadilah. Dan sexual grooming ini kalau kita nak cuba untuk faham dia adalah manipulatif emosi ataupun manipulatif kepercayaan mangsa itu kepada pemangsa. Dan apakah ini memang satu trend yang sedang berlaku dengan begitu laju sekali dalam masyarakat kita, Puan? Ya, saya percaya yang perkara tersebut dia jadi satu trend dah sekarang, sebab kan kita tahu bahawa dunia tanpa sepadan sekarang ni budak-budak dia klik everything, and then dia bebas untuk menggunakan media sosial, dan mudah untuk mereka kirimkan gambar, video, everything, sebab benda itu ditolong oleh trend-trend semasa pada masa sekarang ni lah. Dan kebanyakan kanak-kanak, terutamanya remaja yang sangat-sangat memerlukan perhatian daripada ibu bapa, mereka ini mudah terdedah kepada sexual grooming ini disebabkan oleh mereka kurang perhatian daripada ibu bapa mereka, dan mudah untuk mereka akses kepada media-media sosial ini. Dan bahayanya juga, Puan, kalau kita tengok predator ni macam sukar untuk nak ditangkap. Mereka yang mencari mangsa ni kan, sebab mereka ni boleh lompat dari satu mangsa ke mangsa yang lain. Apa pandangan Puan, sebab tindakan ataupun nak menangkap mereka ni nampak kelihatan begitu sukar? Betul, saya akui benda tersebut. Sebab tu saya cakap pada peringkat awal tadi, sexual grooming ini merupakan satu jenayah yang tidak straightforward. Okay? Apatah lagi ia melibatkan orang yang dikenali, orang yang berpengaruh. Oleh sebab yang demikian, kalau kita tengok ramai mangsa-mangsa ini lebih banyak mendiamkan diri daripada tampil ke hadapan untuk membela diri. Dia berbezalah dengan jenayah rogol misalnya katanya. Mangsa ini dilihat sebagai mangsa, tetapi sexual grooming ini dituduh pula sebagai pemfitnah, pembawa cerita yang tidak betul. Jadi mereka rasa takut untuk tampil ke hadapan. Puan Hamidah, saya tertanyalah, sebagai seorang kaunselor kan, melihat begitu banyak kes ini, saya tak berniat untuk melonggokkan mangsa-mangsa dalam satu kategori, tetapi berdasarkan pandangan Puan Hamidah sendiri, adakah terdapatnya satu trait ataupun satu ciri-ciri terhadap seorang mangsa itu yang menjadi satu kebiasaan yang mereka ni
akan terpedaya dengan sexual predator ini dan seterusnya lebih mudah di-groom? Adakah terdapatnya kategori yang seperti itu supaya kita lebih fahamlah modus operandi si pesalah ni? Berbangsa dia tadi kan, kalau nak kita cuba nak faham tentang sexual grooming ni, sebab dalam beberapa tahun ni memang saya banyak menyampaikan kesedaran berkenaan dengan bahananya sexual grooming, dan ia boleh berlaku kepada sesiapa sahaja, tak kisah siapa pun orang tu, status sosial dia punya taraf pendidikan, dia punya orang cakap ni, dia punya sikap atau trait dia tadi kan, dia tak tergolong kepada mana-mana orang. Peringkat usia pun dia tak memilih orang daripada kecil sampai ke dewasa. Akan tetapi seseorang yang berhadapan dengan isu sexual grooming ni, kebiasaannya mereka yang mempunyai masalah dan kurang support system daripada orang sekeliling. Itu pada kebiasaannya, dan orang ini mereka kalau dia ada masalah, dia tak mampu nak sampaikan masalah dia kepada orang yang terdekat dengan mereka, hilang kepercayaan dengan orang yang orang yang sepatutnya memberi perlindungan, memberi support, memberi macam sokongan lah kepada orang-orang ni kan. So jadi itulah saya cakap tadi, dia tak tersihat kepada mana-mana orang, tetapi ia lebih cenderung untuk berlaku pada mereka yang mempunyai masalah, mereka yang mempunyai isu tetapi tak mampu nak sampaikan kepada orang lain. Jadi sebelum anak-anak kita berikan tumpuan dan perhatian serta emosi mereka kepada orang yang tak dikenali di media sosial atau orang yang mungkin dikenali di media sosial tetapi semakin lama semakin jatuh hati dan sampai sanggup melakukan atau menghantarkan bahan-bahan pornografi kepada orang itu, lebih baik ibu bapa beri tumpuan kepada mereka dan sedar bahawa ada suatu kepentingan emosi yang harus diisi kepada anak-anak ini sebelum mereka merasa sunyi atau merasa tidak diberikan kasih sayang, ya Puan? Betul. Validation, yang itu yang paling penting sekali lah untuk anak-anak. Validation kepada emosi mereka. Bila mereka mengadu masalah, bila mereka mengatakan bahawa mereka sedih, akui bahawa mereka ini dalam keadaan yang sedih. Bukan menafikan apa yang mereka rasa. Itu boleh membantu kanak-kanak ni ataupun remaja ini tadi untuk tidak terdedah dengan sexual grooming lah. Itu dia seorang kaunselor, Puan Hamidah Rapai di Sibu Sarawak, berkongsi tentang sexual grooming ini. Memang kedengaran jelas, serius, dan kita sebagai ibu bapa terutamanya perlu beri perhatian tidak berbelah bahagi kepada anak-anak kita, ya. Dan kita paling risau kerana ia akan memberikan trauma yang berpanjangan kepada anak-anak kita. Kenapa mereka ni diam? Kerana mereka tahu gambar mereka ni telah pun disebarkan. Jadi nak bagi tahu takut dimarahi oleh ibu bapa. Jadi mereka diam saja membisu, dan sebab tu predator ni masih lagi sentiasa mencari mangsa-mangsa baru kerana mereka juga menjana income dari situ. Risau.